الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan daripadanya kita masih lagi diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gesaan untuk membantu sesama muslim serta saranan untuk menuntut ilmu. Hadis yang dimaksudkan itu ialah an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Hadis riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang membebaskan orang mukmin daripada kesempitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesempitan hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah menolong seorang hamba selama mana hamba itu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang meniti suatu jalan untuk memperolehi ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke syurga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, yakni masjid, sambil membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali turun kepada mereka ketenteraman. Mereka diliputi rahmat dan para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menjadikan makhluk di sisinya, yakni malaikat, menyebut mereka. Dan barang siapa yang amalnya selalu terlambat, maka nasabnya tidak dapat mempercepatkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengandungi beberapa perkara. Di antaranya ialah kelebihan membantu sesama saudara seagama. Sahabat-sahabat, kita kena yakin dengan sungguh-sungguh bahawa apabila kita membantu saudara kita yang berada dalam kesusahan, membantu meringankan atau menyelesaikan kesusahan yang dialami olehnya, insya-Allah suatu hari Allah akan bantu meringankan ataupun menyelesaikan kesusahan kita. Yang penting niat kita ikhlas membantu kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keaiban. Apabila kita dapat mengetahui tentang sesuatu keaiban saudara kita, maka hendaklah kita berusaha untuk tidak menyebarluaskan keaiban saudara kita itu. Kerana apa? Apabila kita pelihara keaiban saudara kita, insya-Allah Allah akan pelihara keaiban kita bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Untuk itu, sahabat-sahabat, sama-samalah kita saling membantu saudara-saudara kita yang berada dalam kesusahan, terutama dalam tempoh yang sukar ini, dalam tempoh
kita panggil sebagai pandemik COVID-19 ini. Yang kedua, yang disebutkan oleh Nabi SAW melalui hadis ini ialah seseorang yang berusaha untuk menuntut ilmu, Allah permudahkan jalannya menuju ke syurga. Kita tekadkan niat berusaha untuk menambah ilmu, tak kira melalui apa-apa platform dan di mana-mana sahaja. Sebagai contoh, hari ini kalau kita sedang mendengar kuliah ini, sedang mendengar tazkirah ini, silap-silap kita boleh terlelap. Tapi tak apa tuan-tuan, sebab kita telah berusaha untuk menuntut ilmu. Begitu juga kalau kita pergi kuliah-kuliah maghrib di masjid di surau, ada pakcik-pakcik, makcik-makcik yang sambil dengar kuliah sambil terlena. Tapi tak apa, paling tidak dia berusaha untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW melalui hadis ini, siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu di jalan Allah, berusaha untuk mengenal Allah, Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah. Sahabat-sahabat sekalian, seterusnya Nabi menyebut kelebihan mereka yang berkumpul di rumah-rumah Allah dan mengkaji tentang Al-Quran. Berkumpul dan mengkaji Al-Quran serta ilmu di masjid adalah antara amalan yang amat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat turun mengelilingi mereka, memberi ketenangan serta rahmat akan menyelubungi mereka semua. Mereka mendapat penghormatan agung daripada Allah Subhanahu wa taala apabila nama mereka yang sama-sama duduk mengkaji Al-Quran, belajar tentang ilmu Allah, disebut oleh Allah bersama para malaikat di arasy sana. Kita ni tuan-tuan, kalau manusia sebut nama kita dalam apa-apa majlis pun kita dah rasa seronok, apatah lagi Allah yang sebut. Kemuliaan yang bagaimana lagi yang kita nak? Sangat-sangat hebat orang yang sama-sama duduk mengkaji Al-Quran, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat serta makhluk di langit sana. Dan yang terakhir, sesungguhnya manusia dimuliakan dan memasuki syurga dengan amalannya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan disebabkan oleh keturunannya. Barang siapa yang amalannya berkurang ataupun yang sangat sedikit, atau amalan jahatnya menyusahkannya di akhirat nanti, nasab keturunannya tidak dapat membantunya sekalipun masa di dunia. Mereka merupakan orang yang paling dihormati di kalangan manusia. Sahabat-sahabat, sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janji yang baik yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Semoga ianya menjadi pendorong kepada kita untuk terus istiqamah melakukan kebaikan serta menjauhi kemungkaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.